Teori pembelajaran sosial ialah satu falsafah bahawa seseorang boleh belajar antara satu sama lain melalui pemerhatian, peniruan dan juga pemodelan. Berikut merupakan sejarah Albert Bandura. Beliau merupakan seorang profesor psikologi di Stanford University dan bidang dipelajari adalah kelakuan dan juga peradaban manusia. Eksperimen yang dijalankan oleh Albert Bandura adalah eksperimen Bobodol yang dijalankan pada tahun 1961 dan juga 1963. Tujuan eksperimen tersebut adalah untuk menilai pelakuan manusia dengan menggunakan teori sosial, dan hasil daripada eksperimen tersebut kanak-kanak belajar melalui perkara yang mereka lihat, dan ini merupakan contoh eksperimen yang telah dilaksanakan oleh Albert Bandura, iaitu eksperimen Bobodol. Asas di sebalik social learning teori ini ialah kita perlu melihat tingkah laku sesuatu individu dan menggunakan maklumat tersebut untuk kita membentuk diri kita sendiri. Jadi dalam mind map ni kita dapat melihat ada 4 peringkat yang boleh kita lakukan untuk kita mencapai matlamat social learning teori itu. Okey, peringkat yang pertama ialah attention. Jadi dalam peringkat ini, seseorang ahli terapi perlu meminta pemerhati untuk melihat tingkah laku sesuatu model dan perlu mentafsir sikap model tersebut. Jadi dalam proses ni, pemerhati perlulah sangat fokus tanpa sebarang gangguan luar seperti gangguan bunyi dan pergerakan, kerana ia akan mengganggu proses pembelajaran pemerhati tersebut. Okey, peringkat yang kedua ialah retention and memory. Jadi dalam peringkat ni, pemerhati perlu mengingati semula tingkah laku model yang telah diperhatikan. Sebagai contoh, macam pemerhati tu dia perlu mengimbas semula setiap perbuatan yang telah model tadi lakukan. Ini secara tidak langsung akan menguatkan daya ingatan pemerhati tersebut. Okey, peringkat yang ketiga ialah annotation and motor capability. Jadi dalam peringkat ni, pemerhati tu dia perlu melakonkan semula setiap perbuatan dan tingkah laku yang telah diperhatikan. Jadi apabila pemerhati itu berjaya melakonkan semula watak model tersebut, maka sudah pasti pemerhati itu dia telah mencapai kemahiran annotation and motor capability ini. Okey, jadi peringkat yang terakhir ialah peringkat motivation. Jadi walaupun mereka telah beri tumpuan terhadap pembelajaran mereka serta mereka berjaya melakukan peringkat yang pertama, kedua dan ketiga, mereka juga amat memerlukan motivasi. Sebagai contoh, macam motivasi yang kita boleh beri kepada mereka adalah kita boleh memberikan ganjaran sekiranya mereka telah berjaya melakukan setiap tingkah laku yang telah model lakukan. Jadi ini sudah pasti akan menaikkan semangat mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru. Okey, kesemua prinsip-prinsip ini amatlah penting bagi kita untuk menentukan sama ada pemerhati itu dia berjaya atau tak mengikuti kesemua peringkat-peringkat ini untuk pemerhati mencapai asas social learning teori. Perkembangan personaliti dan teori pembelajaran. Perkembangan personaliti dan teori pembelajaran sosial ini melibatkan pola tingkah laku dan watak seseorang lah. Okey, teori menyatakan personaliti mungkin berasal dari keluarga ataupun masyarakat. Perangai orang mungkin ditentukan mengikut genetik dan persekitaran. Jika seseorang banyak menyaksikan persekitaran yang negatif ataupun yang lebih difahami dengan benda-benda yang buruk, ia lebih cenderung dalam mencontohi perangai yang negatif lah. Komponen pembangunan sosial terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah peribadi, persekitaran, sikap dan tingkah laku. Okey, proses pembelajaran dalam pembangunan sosial ni ada 3 komponen. Okey, komponen yang pertama adalah pemerhatian, yang kedua adalah mengingati, ketiga reproduksi, dan 4 adalah peneguhan dan motivasi. Okey, yang pertama adalah pemerhatian. Cara seseorang perhatikan tingkah laku seseorang lah. Okey, yang nombor 2 adalah mengingati, mengekalkan apa yang telah diperhatikan. Yang nombor 2 ni macam apa benda yang kita belajar daripada nombor 1, apa benda yang kita perhatikan. Okey, untuk nombor 3, reproduksi, menghasilkan imej ataupun maklumat yang diperhatikan menggunakan daya ingatan apa yang kita perhatikan serta kemahiran dengan lebih tepat lah. Okey, peneguhan dan motivasi pula. Motivasi yang kita dapat, motivasi mempunyai beberapa kesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terutamanya sebelum, sewaktu dan selepas proses. Motivasi ni itu saja.
terapi, pembelajaran sosial dan pengukuran teori personaliti ada dua konsep berbeza dalam psikologi. Pertama, teori pembelajaran sosial ini dibangunkan oleh Albert Bandura menepukan pada cara individu belajar dan mengembangkan tingkah laku melalui pemerhatian, peniruan dan pemodelan. Ia menekankan pentingnya interaksi sosial dan peranan dalam membentuk tingkah laku. Jadi teori ini menekankan pengaruh persekitaran, norma sosial dan model yang dipilih untuk ditiru. Jadi pengukuran teori personaliti pula melibatkan penilaian dan kuantifikasi perbezaan individu dalam ciri personaliti. Jadi banyak kaedah sepertinya soal selidik, laporan diri, temu bual, pemerhatian, tingkah laku dan ujian projektif. Ia bertujuan menangkap personaliti yang berbeza termasuk sifat dan kecenderungan emosi. Dua teori ini berbeza namun ia ada persamaan antara hubungan tersebut. Pertama, cara pembentukan tingkah laku. Teori sosial cadangkan individu beroleh tingkah laku melalui pemerhatian. Pengukuran teori pula bantu mengenal pasti dan mengukur sifat tingkah laku personaliti. Yang keduanya, cara pengaruh persekitaran. Teori sosial menekankan bagaimana individu belajar daripada persekitaran mereka, manakala pengukuran teori mengakui peranan pengaruh persekitaran dalam bentuk ciri personaliti. Jadi menilai ciri personaliti membantu memahami cara individu bertindak balas dan berinteraksi dengan persekitaran. Yang ketiga, pembelajaran pemerhatian. Teori sosial menunjukkan di mana individu boleh menangkap tingkah laku dengan memerhati dan meniru orang lain. Jadi pengukuran teori menangkap kesannya terhadap perkembangan personaliti mereka. Jadi penilaian personaliti termasuk skala dalam mengukur kecenderungan individu untuk pembelajaran. Hai, nama saya Nur Kristina Izzati binti Anwar Azman. Matric number is A23HP0169. Saya menerangkan tentang terapi pembelajaran sosial. Beberapa jenis psikoterapi juga boleh mendapat manfaat daripada aplikasi teori pembelajaran sosial. Terapi pembelajaran sosial ialah pendekatan yang menggabungkan basic therapeutic treatment teknik dengan prinsip teori pembelajaran sosial. Next adalah cara ahli terapi pembelajaran sosial berpendapatlah cara merawat pesakit yang jika pesakit itu mengalami sebarang keadaan termasuk gangguan tekanan selepas trauma, kebimbangan dan lain-lain. Yang kedua, ahli terapi pembelajaran sosial berpendapat bahawa tingkah laku pesakit adalah sama dipengaruhi oleh persekitaran, tindakan, sifat dan corak personalitinya. Memandangkan teori pembelajaran sosial adalah tentang mempelajari tingkah laku dengan melibatkan pemerhatian orang yang berkelakuan dengan cara yang dianggap mencabar oleh pesakit. Yang ketiga, pemeriksaan pengaruh sosial simbolik pesakit seperti bila pesakit itu baca buku, menonton drama, puisi, muzik, internet, filem dan televisyen. Dengan cara itu boleh memberi kesan yang besar pada tingkah laku, perasaan dan pemikiran seseorang itu. Terapi pembelajaran sosial dianggap sebagai salah satu bentuk terapi yang paling berjaya. Individu yang menjalani terapi jenis ini melaporkan peningkatan kemudahan dan kawalan diri di tempat kerja, rumah dan sekolah, dan mereka mungkin lalai kepada tingkah laku yang lebih positif. Cara untuk membantu pesakit-pesakit dengan perhatian, memberi perhatian, pengakalan dan ingatan, pemulaan dan motor skill dan motivasi. Ahli terapi mengarahkan pemerhatian untuk memberi perhatian yang teliti terhadap tingkah laku pesakit. Yang kedua, pengakalan dan ingatan melalui satu siri pertanyaan, latihan dan pengukuhan. Ahli terapi membantu pemerhati dalam membantu mereka mengingati pengalaman dan pemerhatian mereka. Permulaan dan motor skill pula, melalui latihan-latihan, sesi sumbang saran dan memainkan peranan, ahli terapi boleh membantu pesakit mereka mengembangkan kebolehan mereka. Seterusnya, motivasi. Ahli terapi boleh bekerjasama rapat dengan mereka untuk merancang strategi terbaik untuk memastikan mereka berada di landasan yang betul. Perspektif ini, penyelidik dan pengamal boleh dapat pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana pembelajaran sosial mempengaruhi perkembangan personaliti.